sikit dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di dalam kalangan orang-orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mengisi ruangan pada malam ini, pihak Masjid Abidin mengajak kita semua untuk merenungi beberapa perkara mengenai urusan agama kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bicarakan ini memberi manfaat kepada kita semua di dunia dan di akhirat. Jadi ruangan pada malam ini marilah sama-sama kita ulang kaji beberapa perkara mengenai dengan ibadah kita. Dan kemungkinan ada kitab ini, saya yakin sudah ramai orang atau ramai di kalangan kita sudah tahu tentang kitab apa ni yang akan kita sentuh sedikit sini. Tapi anggaplah ia sebagai ulang kaji. Bahkan mungkin ada orang yang lebih alim atau lebih mengetahui mengenai kandungan kitab ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, malam ini kita akan tengok sedikit kitab petikan daripada kitab Minhajul Abidin karangan Al-Imam Al-Ghazali. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tengok sedikit berkenaan dengan kandungan kitab ataupun dalam bab akabah ilmu dalam kitab Minhajul Abidin.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di sini Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah anhu menyatakan kepada kita bahawa ada dua perkara penting dalam urusan agama ini, ataupun dalam perjalanan kita, tata cara kita menyempurnakan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah. Ada dua perkara penting, iaitu yang pertama ilmu, yang kedua ibadah. Dan ilmu itu sudah kita ketahuilah tentang ilmu fardu ain itu wajib kepada setiap individu Muslim. Dan yang kedua berkenaan dengan ibadah. Di sini Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan adapun ibadah-ibadah syarak seperti bersuci, sembahyang, puasa dan lain-lain, maka wajib anda mengetahui mengenai hukum-hukum dan syarat-syaratnya sehingga dapat anda melaksanakannya dengan betul dan menurut syarak. Maka ilmu itu, yang pertama kita menuntut ilmu itu adalah untuk mengamalkan, yakni ilmu tentang ibadah kita. Itu adalah ilmu yang penting. Kerana ibadah yang dilakukan tanpa ilmu ditakuti sia-sia. Ya. Mungkin anda telah diberikan sesuatu daripada ibadah sejak bertahun-tahun dan beberapa masa yang lama, tetapi sebenarnya apa yang anda kerjakan itu adalah daripada apa yang merosakkan. Kadang-kadang kemungkinan kita ini dikurniai Allah ruangan dan peluang untuk mendirikan ibadah. Tetapi ibadah yang didirikan tanpa ilmu itu ditakuti adalah kita mendirikan ibadah itu dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak bertepatan dengan kehendak agama. Maka apabila kita melakukan perkara yang tidak tepat ataupun salah, dari kita kata tidak memenuhi syarat-syaratnya dan hukum-hukumnya, maka amalan-amalan itu akan membawa kepada kerosakan. Tetapi sebenarnya apa yang anda kerjakan itu adalah daripada apa yang merosakkan, yakni rosak dari segi kesahihan hukumnya. Bersuci dan amalan-amalan sembahyang anda. Jadi perkara yang rosak dalam mendirikan perkara ibadah tadi umpama bersuci dan sembahyang. Seterusnya mengeluarkan kedua-duanya daripada yang berbetulan, yakni dengan kehendak syarak. Jadi ibadah yang dilakukan tanpa ilmu itu ditakuti ianya bercanggah dengan syarak. Ianya tidak menepati apa yang dibawa oleh syarak ataupun apa yang dikehendaki oleh sunnah. Sedangkan anda tidak menyedari yang demikian itu. Sedangkan kita tidak sedar. Sebab apa kita tidak sedar? Kita salah, kita mendirikan ibadah dengan keadaan tidak betul kerana kita tidak menuntut ilmu. Maka kita tak sedarlah kesilapan itu berlaku sebab kita tidak tahu. Adalah salah, menyedarinya adalah salah dan telah menyeleweng daripada ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda wajib berilmu. Jadi dalam kita melakukan ibadah itu perlulah didasari dengan ilmu. Ilmu itu bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya bermula dengan
ilmu. Tak usah kita kata perkara agama lah, bab kehidupan kita pun. Ya. Kalau kita tak ada ilmu nak masuk telah masuk separuh. Ataupun orang Terengganu panggil 3 suku tu arang dia panggil dah. Tak jadi tak ada ilmu. Salah lama ni dia kerah. Kerah. Tak? Awak sangat akak dia jadi metah. Tak ada ilmu. Tapi bila orang ada ilmu, orang buka kedai makan tu, dia ada ilmu, sedang molek sama dah. Pecah suti tak cukup. 2 sebab masuk apa ni? Separuh masuk tu molek. Ataupun orang kita panggil arang tu betul, telur arang tu. Itu baru masuk telur. Apatah lagi berkenaan dengan ibadah kita, perhambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentu kita kena mengetahuinya, dan kita perlu menyelesaikannya dengan penuh keilmuan. Bukan maksudnya jadi ahli ilmu, tetapi ilmu-ilmu yang wajib kepada kita itu, ilmu fardu ain itu, untuk kita mendirikan ibadah dengan sahih, dengan betul, maka itu dah yang perlu kita pelajari, yang perlu kita tuntut. Kerana apabila tidak ada ilmu tadi, ditakuti kita melakukan ibadah itu dengan kerosakan. Kerana kemungkinan anda didatangi oleh sesuatu kemuskilan. Kadang-kadang kita ada kemuskilan. Tak, perkara yang dalam ibadah kita tu kita ragu-ragu ataupun kita muskil. Macam mana gini? Macam mana ni? Tak. Di dalam sesuatu hukum, walhal anda tidak mendapati orang alim yang boleh anda menanyakan tentang hukum-hukum yang anda tidak mengerti. Sedangkan kita tidak pergi jumpa Tok Guru untuk menyelesaikan kemuskilan kita. Jadi kadang-kadang apabila kita gunakan akal kita gunakan sabah kita untuk selesaikan masalah hukum, kadang-kadang kebenarannya berbeza daripada apa yang kita sangkakan. Jadi ilmu itu tidak dibina dengan sangkaan, tapi ilmu itu dipelajari dengan yakin. Jadi kita tak boleh buat ibadat tadi, kalau berlaku kemuskilan kita tak tanya Tok Guru, kita jawab sendiri reka saja. Pernah satu ketika di satu tempat itu ada orang istikhlaf, ada orang menggantikan imam. Imam di depan, dia ganti. Imam tu batal dalam keadaan antara 2 sujud. Kemudian dia orang belakang pergi ganti dalam keadaan mengesok. Dia mengesok, dia macam jalan itik, dia kesok sampai depan. Dia mengesok. Lepas tu dia pun teruslah solat tadi bila imam batal. Kemudian apa sudah semayang tadi, orang tanya imam tu sebab apa tadi pergi ganti imam tu istikhlaf tu, keadaan mengesok tu. Dia kata cuba awak fikir. Kalau saya bangun tambah 1 hukum, dia kata jakoh pula tambah 1 hukum. Lepas tu saya pergi duduk pula 3 hukum saya tambah, dia kata. Tapi jemaah dia itu orang bijak jugalah, bukan mudah-mudah kena goreng lah. Jemaah dia kata, Allah, dia kata berat gitu, dia kata. Kalau tadi imam tadi tu batal tengok sujud, dia kata, dah bangun, mu erek gesek muka lah, dia tapek dia pergi ganti. Mana keadaan nyondor gitu lah. Sebab kalau mu akad tambah hukum. Jadi itu perkara-perkara tadi, kemuskilan tu kalau kita tak tahu, kita perlu bertanya kepada orang tahu. Dan keluasan ilmu ini kadang-kadang orang yang sudah tahu pun kadang tak nampak, tidak cam. Saya ingat dulu ada cerita lah, masyayikh syekh cerita, ada seorang ni dia alim, dia jawab semua soalan. Di Mesir tu dia ada, dulu dia kena alim semua bidang. Kemudian zaman moden ni dia bagilah
atau usuludin ke fiqh ke. Tapi satu ketika dulu syahadah alimiah tu orang yang alim semua bidang lah. Tanya apa pun dia jawab belaka. Akhirnya mari pokcik daripada kampung. Orang kampung, orang Saidi ni orang darat sikit lah. Mari. Dia kata, Syekh, aku nak tanya kepada kamu. Dia kata, aku nak tanya kepada kamu, dalil telur tu boleh makan, telur ayam tu boleh makan. Aku nak dalil, dia kata. Tak mau dalil akal, nak dalil nas, dia kata, dari Quran hadis lah. Jadi Syekh ni tak boleh jawab. Tahu? Jadi kalau kita pakai dalil biasa dalam apa ni, bab makanan halal ni, halal selagi mana tak ada dalil pengharaman lah, kita kata gitu. Tapi dia nak nas yang menyokong boleh makan telur tu. Bukan nak maksudnya tak ada nas mengharamkan jadi halal. Tak mau gitulah. Tak boleh jawab. Lepas tu Syekh tu kata, wahai pokcik, tolonglah jawab. Dia kata, pasal saya tak nampak ni. Dia kata. Lepas tu pokcik tu kata, tu dalil sembahyang jemaah tu. Hadis sembahyang jemaah tu, orang mari awal seekor unta ke liang, seekor lembu, kemudian seekor kambing, lewat lagi seekor ayam. Last sekali, hak mari ngelas sebelum imam naik atas mimbar tu, telur ayam. Hak Allah beri tu halal belaka, dia kata. Ya, dia kata, aku hafal hadis ni tapi aku tak nampak, dia kata. Dah. Apa ni? Aku hafal hadis ni tapi aku tak nampak, dia kata. Jadi keilmuan ni kita, kalau kita sudah tahu, ada lagi orang lebih tahu dari kita. Gitu. Jadi kita tidak boleh kita menjawab ataupun kita tidak menyelesaikan kemuskilan tadi atau menyelesaikannya dengan orang kata dengan sangkaan tidak berlandaskan kepada ilmu yang benar. Sedangkan dahulunya anda tidak mempelajarinya. Padahal sebelum tu dia tak tahu, dia tak ngaji. Orang mari semayang, dia mari semayang. Orang akad takbir, dia akad takbir. Orang beri salam, dia beri salam. Tapi dia tidak pernah belajar ilmu-ilmu fardu ain berkenaan dengan ibadah seperti solat tadi. Dia tak pernah belajar, tak pernah mengaji sebelum itu. Jadi ibadah itu dalam Islam dibahagikan kepada dua. Yang pertama disebut ibadah zahir, iaitu ibadah tentang perbuatan zahir kita, solat, puasa, zakat, haji. Dan satu lagi ibadah yang banyak kita lupakan, kita tidak ingat. Masuk saya lah, tak ingat. Yang kedua itu dipanggil sebagai ibadah batin. Ibadah batin yang berkaitan dengan hati kita. Maka ibadah batin ini juga wajib. Bukan sahaja ibadah zahir tadi, seperti sembahyang, puasa, zakat itu. Tapi ibadah batin juga adalah satu yang difardukan oleh Allah SWT. Kita tengok sikit lagi. Kemudian perkisaran, yakni pembicaraan tentang kewajipan berilmu ini juga merangkumi di atas ibadah-ibadah batin. Jadi ibadah-ibadah batin itu sama juga wajib, fardu, seperti ibadah zahir kita. Tetapi kadang-kadang kita lupa, dan kadang-kadang kita tak boleh maklumat yang tepat. Ini Imam Al-Ghazali mengingatkan kita tentang kewajipan menuntut ilmu bukan sahaja ibadah zahir yang merupakan kewajipan kita, tetapi juga ibadah batin yang merupakan kerja-kerja hati. Kalau ibadah zahir itu dia kerja-kerja anggota, tetapi ibadah batin ini ialah perbuatan hati atau kerja hati. Yang wajib anda mengetahuinya, yang terdiri daripada tawakul dan penyerahan diri kepada Allah.
Antara perkara yang dikatakan ibadat batin tadi ataupun kerja hati tadi adalah bertawakal, tawakul. Iaitu menyerahkan diri kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalaulah kita sekarang ni masih ada usaha, masih boleh bergerak, masih boleh memilih untuk melakukan sesuatu, masih diberi peluang untuk nak itu dan nak ini, kita tidak latih diri kita bertawakal kepada Allah, maka bagaimana pada hari di mana kita tidak lagi boleh bergerak, kita tidak lagi diberikan usaha, maka sebenar hakikat tawakal itu ialah pada hari kita menghembuskan nafas kita itu. Tak boleh buat apa dah, yang tinggal hanya tawakal. Tak boleh buat apa dah masa tu. Kalau orang mandi nak kasar pun kasarlah kita, kalau nak lembut pun lembutlah kita. Tak boleh buat apa dah. Pada hari itu, pada hari kita mula berpisah dengan jasad kita, maka ruangan usaha kita tidak ada lagi, tidak diberikan kekuatan lagi, bahkan gerak pun tidak diberikan lagi. Maka ketika itulah kita sangat perlu kepada tawakal. Jadi ditakuti orang yang tidak pernah melatih dirinya tawakal ketika hidup, ketika diberikan upaya oleh Allah, ketika masih digerakkan oleh Allah, ketika hati itu masih menginginkan itu dan ini, berkemampuan untuk melakukan itu dan ini, kita tidak melatih diri kita tawakal. Ditakuti pada hari yang kita betul-betul hakikat tawakal itu, kita melalui hakikat tawakal itu, kita duka cita. Kerana ketika hidup kita ini, ketika diberikan peluang, kekuatan dan kita diberikan macam-macam nikmat oleh Allah, kita tidak melatih diri kita bertawakal kepada Allah. Maka ditakuti apabila kita bertemu hari di mana kita mula meninggalkan jasad kita itu, kita tidak lagi diberikan kekuatan, kita tidak diberikan pergerakan, kita tidak diberikan usaha pilihan oleh Allah. Maka ketika itu kita benar-benar bertawakal kepada Allah. Di mana ruh kita dibawa, di mana jasad kita disimpan, kita tidak boleh buat apa-apa lagi. Jadi para ulama sufi mengatakan bahawa mudah-mudahan dengan latihan bertawakal ketika Allah memberikan kita kekuatan, Allah masih memberikan kita daya, Allah masih memberikan kita usaha, Allah masih memberikan kita peluang. Ketika ini kita melatih diri kita untuk bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan apabila kita betul-betul melalui masanya, pada ketikanya kita dapat bertawakal dan kita tidak berduka cita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sekarang ni kita boleh nak jalan, boleh kita nak pilih buat ni, boleh. Kita masih ada usaha, masih ada upaya lagi. Kita rasa kita buat, kita tak latih diri kita bertawakal kepada Allah. Maka ditakuti apabila kita lalu situasi sebenar tadi, kita tidak mampu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apabila kita melatih diri kita tawakal ketika hidup ini, pada masanya, pada ketikanya, tawakal itu bukan pilihan lagi, sudah menjadi suatu benda yang mesti bagi kita. Maka mudah-mudahan kita dapat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini salah faham. Ada orang, bukan semualah, setengah daripada kita salah faham. Apabila sebut tawakal, dia ingat kita serah gitu saja tanpa melakukan usaha. Maka dia kata tak boleh tawakal saja, kena berusaha. Sebenarnya tawakal itulah kemuncak kepada usaha. Kemuncak kepada usaha kita buat dah, maka tawakal itu kemuncak pada usaha kita. Itu sebenarnya kedudukan di mana hati kita bertawakal kepada Allah, tapi jasad kita berusaha. Akal kita fikir macam mana nak buat, tapi hati kita bertawakal kepada Allah. Kerana itulah tawakal itu adalah kemuncak kepada usaha. Bukan orang bertawakal tadi meninggalkan usaha, tapi tawakal itu sendiri adalah kemuncak kepada usaha untuk kita untuk kita melakukan sesuatu.
serta redha dengan qada dan qadarnya, di samping serta redha dengan qada dan qadarnya. Maka redha kepada qada dan qadar ini didasari dengan ilmu tauhid kita, didasari dengan ilmu i'tiqad kita, tu akidah kita. Apabila kita yakin semua itu adalah ketentuan dan takdir Allah, maka dengan tadi timbullah rasa redha dalam hati kita, ataupun kita dikurniakan oleh Allah perasaan atau keadaan diri yang redha dengan ketentuan dan perbuatan Allah. Tanpa kita belajar ilmu akidah, ilmu tauhid, kita tak tahu bahawa segala yang ditentukan itu adalah qadar, yakni ketentuan dan perbuatan Allah. Maka macam mana timbul redha dalam hati kita sedangkan kita tidak mengetahui, apatah lagi kita tidak meyakini. Kalau tak tahu tu jahil lagi, tapi kalau ingkar maka terkeluar daripada agama. Tak keluar. Kalau kita tak redha, kita berdosa, tapi kita tidak ingkar. Tak ada takdir, kita pun Allah beratnya. Itu bukan lagi keluar daripada agama. Tapi bila kita kata tak, kita tolak semua takdir itu, bukan ni, bukan hak Tuhan buat. Tak, awak ni tuah sungguh lah rezeki Allah bagi ke awak. Tak, banyak sungguh. Kereta 10 buah, rumah 10 buah. Tak, kita daripada muda dah kita kerja. Daripada muda dah kita ripung, kita duk usaha daripada muda dah. Dia tolak. Tak. Padahal itu bila orang tidak redha, dia tak tolak, tapi dia rasa diri dia, ataupun bila musibah tu dia rasa yakin bahawa i'tiqad dia qada dan qadar itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi masa kena ujian tu dia payah nak terima. Itu bukan terkeluar dari agama. Tapi iman yang lemah, tidak redha situ, kira berdosa lah, tapi tidak mengeluarkan dia daripada agama. Sekarang ni kadang-kadang orang keliru. Kadang-kadang ada juga orang bercakap, dia bagus nak bawa motivasi kesedaran, tapi keliru di mana sepadang hak tasawuf dan sepadang hak dok tasawuf. Maknanya sepadang tasawuf dan sepadang i'tiqad. Kalau kita tengok rimah mari tertembur lari, tak boleh tu, syirik tu. Syirik mana tu? Kalau syirik i'tiqad, orang lari pada rimah tu kufur belaka. Dah. Dia tetap yakin bahawa segalanya yang usaha makhluk itu tidak beri berkah. Yang memberi berkah adalah ketentuan dan takdir Allah SWT. Tapi dah diimang tak kuat, larilah. Bahkan syarak suruh lari. Gitu. Lari untuk selamatkan diri. Macam orang sakit. Orang sakit. Dah mu pergi hospital kau. Mu dak yakin Allah ada. Mu dak yakin Allah yang menyembuhkan. Bak i'tiqad lain, bak pergi hospital lain. Bak pergi hospital tu boleh pahala suku pula. I'tiqad kita bahawa penyakit dan kesembuhan itu datang daripada Allah, tu ada pahala dah. Kita pergi pula ke hospital, boleh pahala suku pula. Sebab apa? Sebab arahan Nabi juga. Fatada, hendaklah kamu berobat, hendaklah kamu cari rawatan. Maka orang pergi hospital tu bukan dia tak ada i'tiqad Allah beri penyakit dan Allah menyembuh. Kalau dia kata sungguh-sungguh memanglah kata memang doktor buat aku baik, memang obat buat aku baik. Tapi dia cakap orang apa ni, dia panggil kalang orang awam ni tak boleh iktibar dia sebagai kadang-kadang dipitah cakap. Bahasa lama pitah ni. Kadang-kadang dia cakap mudah. Gitu. Bukan kita iktibar perkataan dia tu. Kalau dia cakap panjang, hak demam tu rebah dulu. Dia cakap panjang lah. Mana anak dia mugilah cari Panadol. Bukanlah hakikatnya Panadol itu menyembuh. Sebenarnya yang menyembuhkan itu adalah
kudrat iradat Allah Taala, maka mugi cari Panadol, rebah dulu. Dah berleping rebah sebab panjang cakap tau. Jadi etika orang awam tu tak boleh dinilai apa dia cakap tu, dia pitah cakap tu, dia cakap bahasa mudah tu. Jadi sebenarnya kita jangan keliru antara lemah iman dengan menolak. Sebab kadang-kadang ada orang yang ada setengah kita, dia mungkin tak berniat begitu, tapi bagaimana dia menjelaskan, kadang-kadang tuan-tuan kita ni syirik tuan-tuan. Syirik hak mana? Syirik hak mana? Syirik hak yang i'tiqadi ke, atau syirik yang menyebabkan kita ni lalai daripada kembali kepada hakikat tauhid kita. Syirik khafi. Tapi kalau kita sebako belaka, bila tengok ada pitih susah hati, syirik itu. Yang kata kita tuan-tuan, bukan kita kata duit itu yang memberi kita rezeki, dah Allah Ta'ala. Tapi dari segi adabnya, taduk ketah tu, ulu ketah lain tak laku. Jadi bila iman kita lemah, terasa ngeri je ai. Lapor ini tapi bukan etikot. Jangan celaru. Bila ripung sekali tu, ia akan jadi celaru dah. Dia celaru. Jangan ripung dua tu itu pada peringkat mana? Ya. Di samping sabar. Sabar ni tuan-tuan, sabar ni bukan perkara yang mudah. Sabar ni, kadang-kadang orang duduk depan ni, dia cakap sabar, tebal kitab dia baca, dia turun masjid lagi, selipar dia hilang, marah lalu. Sebab sabar tu bukan ilmu. Ilmu tentang kesabaran kita kena belajar, tapi sabar tu sendiri ialah keadaan, kondisi jiwa kita. Dia perlu dilatih, dia perlu mendapat pertolongan, diperlukan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kadang-kadang orang kena musibah, kita kata sabar. Kadang-kadang dia kau marah, sabar, mu dah kena. Mu kena, baru lah. Kadang dia diri pun tak sabar tau. Maka sabar itu ada kalanya ahwal, keadaan diri kita yang mari hilang. Kadang hari ni sabar, kadang esok tak sabar. Itu ahwal dalam perjalanan dia. Tapi ada masa orang yang dikurniakan Allah, sabar itu sudah melekat dalam diri dia. Dia jadi orang yang sabar, maka itu dipanggil sebagai maqam. Jadi kita ni sekejap tak sabar, berusahalah. Mudah-mudahan satu ketika Allah Ta'ala beri kita kesabaran. Kerana bila orang sampai peringkat sabar ni, Allah sentiasa bersama dia. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kemudian taubah, ikhlas dan lain-lain lagi seperti yang akan datang sebutnya insya-Allah. Maka ke depan sana lagi Imam tadi membahaskan dengan lebih detail. Jadi apabila kita mengetahui ibadat-ibadat batin ini, perangai-perangai hati ini, kita takut. Sebagaimana sabar tadi, ada yang bentuk ahwal dan ada yang maqam, menetap dalam diri. Begitu juga sebaliknya. Kalau marah ni kadang-kadang itu bukan perangai, itu keadaan lupa. Kita lalai marah Allah, marah dah kita dah. Tapi kalau orang tu pongoh, dia sudah jadi sifat diri dia sebenar pongoh ni bahasa lama tu. Bekeng tapi ada ke orang bekeng baik, ni marah, pemarah. Panas tak ayang orang panggil, kalau orang Terengganu kita panggil. Jadi sudah jadi sifat. Itu yang ditakuti. Kadang-kadang kita lalai, salah marah. Lepas tu kita muhasabah balik, bertaubat, istighfar balik. Itu manusia biasa. Tapi kalau marah tu sudah jadi sifat seseorang,
perangai seseorang, ini masalah. Ini dah merupakan sebagai maksiat batin tu. Dan jadi keadaan perangai kita dan jadi sifat kita sebagai seorang pemarah. Marah ni ada belaka. Kadang sedut tak sedut marah tak. Dan ada marah yang benar. Bila orang cerca agama kita, kita kena marah tu. Tak. Jadi anda wajib juga mengetahui segala larangan yang merupakan lawan. Kita juga kena tahu sifat-sifat tercela yang merupakan lawan kepada suruhan-suruhan seperti marah, cita-cita kosong. Apabila kita ni yakin dengan kehidupan kita, yakin dengan umur kita lepas ni, lepas balik masjid ni, lepas sampai rumah ni, besok pagi, maka panjang cita-cita kita. Dan apabila orang tadi dikurniakan Allah, hati dia tidak lagi rasa milik dia, hati dia yakin hidup dok kayak gini, sampai rumah dok kayak gini, maka pendek cita-cita dia. Kerana mati itu, mengingati kematian dapat meredakan gelora nafsu. Kalau bahasa kampung kita kata mati itulah dapat memotong perasaan cita-cita kosong kita. Ada orang kita tengok comel betul besar ni, masa nak beli gok se. Lepas tu mari seorang kata, mari hok ni accident, mari mati selalu situ. Dah dia lu. Metal turun lalu dah. Tak ni metal tengok naik. Dah. Nak beli terliur tengok orang pun mari. Motor gini mari accident, mati lalu tempat kejadian. Dorok lalu kita. Kita rasa dorok lalu dah. Jadi mati, ingat kepada kematian itu memendekkan angan-angan cita-cita kosong kita. Kita habis sikit dan riak dan sombong, supaya anda menjauhi yang demikian itu. Supaya kita tahu sifat-sifat atau maksiat-maksiat batin tadi bukan untuk kita amalkan, tapi untuk kita menghindarinya dan berusaha menukar akhlak-akhlak yang buruk tadi, ibadat-ibadat maksiat-maksiat batin tadi dengan ibadat-ibadat batin atau dengan akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Wallahu alam wa ilmuhu atam. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan pada penyampaian. Kita sudah di sini saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.